Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Inci Awang Ahmad bin Awang Siring, saya Aaron Litiman Deniki bin Muaning, dan Bong Xiao Chen akan membentangkan tugasan 3 bagi kursus BMMB 3163 Kebudayaan Kebangsaan, yang mana kami akan membentangkan budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Baiklah, saya terus kepada pengenalan. Budaya Melayu merujuk kepada warisan budaya yang melibatkan masyarakat Melayu merangkumi seni, bahasa, adat, resam, makanan, dan kepercayaan. Keunikan seni ukiran, tarian, dan pakaian tradisional seperti baju kurung dan baju kebaya adalah sebahagian daripada identiti budaya Melayu. Adat istiadat seperti bersalam hormat dengan salam sejahtera serta nilai-nilai serta sopan seperti sopan santun dan rasa hormat terhadap keluarga dan orang tua turut menjadi ciri penting dalam budaya Melayu. Dan budaya Melayu ini sudah mengalami perubahan di mana budaya Melayu ini telah mengalami pengaruh-pengaruh daripada luar. Namun begitu, kita lihat kepada budaya Melayu sebelum menerima pengaruh asing dalam aspek sosiopolitik. Sistem politik tradisional merupakan sistem pemerintahan yang dominan sebelum berlakunya proses pemodernan politik yang bermula dengan kedatangan penjajah pada abad ke-18. Sistem politik masyarakat Melayu sebelum menerima pengaruh asing banyak dipengaruhi oleh kepercayaan dan adat resam serta agama. Ciri utama sistem pemerintahan masyarakat Melayu sebelum menerima pengaruh asing adalah wujudnya jurang perbezaan antara golongan pemerintah, aristokrat ataupun bangsawan, dan juga rakyat jelata ataupun orang bawahan. Dalam masyarakat Melayu tradisional, kuasa politik, ekonomi, dan sosial dipegang oleh golongan aristokrat. Oleh hal yang demikian, rakyat jelata tidak diberi peluang untuk melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Politik alam Melayu ketika itu juga mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Dalam sistem pemerintahan beraja, Sultan berkuasa penuh ke atas wilayah jajahannya. Selain itu, Sultan juga berhak untuk menjatuhkan apa saja hukuman kepada pesalah ataupun penderhaka. Sultan dipilih berdasarkan keturunan atau melalui sistem monarki. Dalam hal ini, putera sulung akan menggantikan Sultan dalam pentadbiran negeri selepas kemangkatan Sultan. Para pembesar pula dilantik oleh Sultan sendiri, dan penghulu atau ketua kampung menjadi perantara raja dan rakyat. Masyarakat Melayu tradisional menjalankan kegiatan ekonomi tradisional iaitu berbentuk sehari-hari. Oleh hal yang demikian, barang keperluan ahli keluarga kebiasaannya dihasilkan ataupun diusahakan dengan sendiri. Masyarakat Melayu lama juga mengamalkan sistem barter untuk mendapatkan barang keperluan yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Walau bagaimanapun, pada masa itu kerajaan Melayu lama sudah ada hubungan perdagangan dengan negara luar, khususnya China dan juga India. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan aspek sosio-budaya Melayu sebelum menerima pengaruh asing. Budaya Melayu merupakan warisan yang amat berharga dan kaya akan elemen-elemen merentas zaman, kaya dengan tradisi, adat, bahasa, seni, makanan, dan nilai-nilai sosialnya. Budaya ini menjadi ciri utama yang meningkatkan dan menggambarkan identiti masyarakatnya. Pertama sekali adalah dari segi kepercayaan dan adat istiadat masyarakat Melayu memainkan peranan penting dalam kelestarian budaya. Adat perkawinan, upacara keagamaan, dan berbagai ritual tradisional masih dipegang teguh dalam kehidupan harian, diwarisi dari generasi ke generasi sebagai penjaga nilai-nilai nenek moyang. Bahasa Melayu juga menjadi aspek penting dalam budaya ini. Ia tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai penyalur nilai-nilai kebudayaan. Kesusasteraan Melayu seperti puisi, prosa, dan teater tradisional menjadi wadah bagi warisan sejarah dan nilai-nilai kolektif. Seni tradisional seperti ukiran, anyaman,
Batik dan muzik tradisional merupakan lambang kekayaan budaya Melayu. Mereka bukan sahaja menghias visual tetapi juga membawa nilai mendalam serta cerita yang kaya tentang identiti Melayu. Makanan tradisional juga menjadi ciri unik budaya Melayu. Hidangan-hidangan seperti rendang, nasi lemak, laksa, dan pelbagai lagi bukan sekadar santapan, tetapi juga cerminan kepelbagaian budaya dan warisan kuliner yang memikat. Selain itu, struktur sosial yang menekankan nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua, gotong royong, dan kekeluargaan yang kuat tetap menjadi tunjang masyarakat Melayu dalam menjaga kesepaduan dan keharmonian. Pakaian tradisional seperti baju kurung, baju kebaya, dan baju Melayu juga merupakan lambang identiti yang amat dihargai dalam acara-acara formal dan keagamaan. Meskipun begitu, budaya Melayu adalah dinamik dan terus berubah mengikut perkembangan zaman. Dalam mengharungi era globalisasi, elemen-elemen asas budaya tetap dikekalkan sambil menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Secara kesimpulannya, budaya Melayu adalah warisan yang amat berharga merentas zaman dan memperkukuhkan identiti masyarakatnya. Pemeliharaan sosial budaya yang penting bagi mengekalkan keunikan dan kelestarian warisan budaya yang luar biasa ini. Sebagai pewarisan yang amat bernilai, ia perlu dijaga dan disyukuri oleh generasi masa kini serta diwarisi dengan bangga kepada generasi akan datang. Dari aspek sosiopolitik budaya Melayu selepas menerima pengaruh Hindu dan Buddha, dalam aspek sistem pemerintahan dan pentadbiran, raja disamakan dengan konsep Deva Raja atau pemerintah yang mempunyai kedudukan selaras dengan dewa-dewa. Raja sebagai dewa merupakan wakil Tuhan di dunia dan raja adalah berkuasa mutlak. Perintah raja adalah undang-undang yang wajib dilaksanakan. Raja dianugerahkan kuasa daulat melalui istiadat pertabalan. Rakyat yang melanggar daulat akan menerima pembalasan daripada kuasa gaib kerana dimurkai oleh raja. Dalam sistem raja, ketua pemerintah diberikan gelaran raja. Di bawahnya terdapat kerabat diraja dan juga pembesar termasuklah ahli agama ataupun Brahmin, rakyat dan juga hamba. Raja dibantu oleh pembesar iaitu pegawai tentera dan juga hakim, dan setiap daerah terdapat pembesar daerah dan juga gubernur. Golongan Brahmin berperanan penting dalam upacara keagamaan. Adat di istana adalah mengikut adat Hindu seperti adat menyembah, sujud dan penggunaan bahasa istana, dan juga gelaran kepada raja seperti Maharaja dan juga Maha Mulia. Kewujudan sistem kasta yang mana ianya memisahkan golongan raja, para bangsawan, golongan agama dan juga rakyat biasa. Seterusnya, dari aspek sosioekonomi budaya Melayu selepas menerima pengaruh Hindu dan Buddha, dalam aspek sosioekonomi ini, rakyat daripada status bawahan yang terdiri daripada nelayan dan petani terpaksa membayar ufti yang berupa bentuk emas ataupun cukai daripada hasil pekerjaan mereka kepada raja melalui pegawai-pegawai raja yang dilantik khas untuk melaksanakan kutipan cukai daripada rakyat kelas bawahan. Disebabkan terdapat susunan hierarki dalam susunan kasta yang pengaruhnya datang daripada India, pengaruh bawahan pada zaman pra-kolonial di tamadun Melayu awal hanya mempunyai pekerjaan yang setara dengan kelas dan status sosialnya. Dari aspek ekonomi juga, masyarakat Melayu pada zaman tersebut tidak mampu menaik taraf kehidupan mereka kepada taraf yang lebih baik kerana susunan hierarki yang mengikut kasta adalah sebahagian daripada kepercayaan dan juga keagamaan. Dari aspek sosio-budaya pula, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Melayu adalah sangat penting. Dalam hal ini kita lihat kepada struktur masyarakat, iaitu pengaruh Hindu-Buddha mempengaruhi struktur sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Walaupun tidak sepenuhnya mengikuti sistem kasta Hindu, tetapi struktur sosial seperti hierarki dan tatanan masyarakat dipengaruhi oleh ajaran ini. Yang kedua ialah sistem nilai. Ajaran moral dan etika dari Hindu-Buddha mempengaruhi nilai-nilai dan norma sosial dalam masyarakat Melayu. Prinsip kebajikan, etika dan moral turut membentuk pandangan dan tingkah laku masyarakat pada ketika itu. Yang ketiga ialah upacara keagamaan. Amalan keagamaan, perayaan dan ritual dari Hindu-Buddha diadaptasi dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ini termasuklah upacara keagamaan, festival
dan perayaan yang masih mempengaruhi kebudayaan masyarakat Melayu sehingga pada masa kini. Yang keempat ialah dari aspek bahasa dan kesusastraan. Pengaruh Hindu-Buddha dapat dilihat dalam penggunaan bahasa Sanskrit dalam karya kesusastraan Melayu klasik pada masa itu. Yang kelima ialah simbol-simbol keagamaan dalam seni. Simbol-simbol keagamaan Hindu-Buddha telah diterjemahkan dalam bentuk seni, ukiran dan hiasan yang memberikan identiti kepada seni bina masyarakat Melayu pada zaman tersebut. Oleh itu dapat kita simpulkan bahawa pengaruh Hindu-Buddha ini membawa perubahan dalam struktur sosial, nilai dan juga cara hidup masyarakat Melayu yang kemudiannya menjadi unsur penting dalam perkembangan budaya Melayu sepanjang sejarahnya. Seterusnya kita sambung budaya Melayu selepas menerima pengaruh asing, iaitu pengaruh Arab. Yang pertama kita lihat daripada aspek sosio-politiknya. Sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam budaya Melayu adalah menyerupai era Abbasiyah. Walau bagaimanapun, perubahan-perubahan dasar dalam politik tetap dilakukan oleh Islam, di mana Islam telah memberikan input dalam mencorakkan politik keislaman dalam sistem Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya, wujudnya hukum kanun Melaka, iaitu jenayah, muamalah, kekeluargaan dan menggunakan hukum Islam, akal dan adat. Jawatan mufti sebagai guru agama di istana telah diwujudkan. Sistem kasta ataupun kelas juga telah tidak diamalkan. Islam menyamakan semua darjat manusia yang penting dan mementingkan iman. Kedatangan Islam telah mengubah corak institusi raja kepada institusi kesultanan. Sultan menjadi kuasa tertinggi dalam pemerintahan dan pentadbiran. Sultan dibantu oleh bendahara, laksamana, temenggung dan juga syahbandar. Sistem perundangan diwujudkan untuk jaminan keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Peraturan tingkah laku ini membawa kepada penggubalan undang-undang. Undang-undang terbagi kepada dua, iaitu undang-undang bertulis dan juga undang-undang tidak bertulis. Sebagai contoh kita lihat kepada hukum kanun Melaka yang menjelaskan tentang undang-undang keluarga dan juga pantang larang masyarakat, serta undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan urusan kelautan. Selanjutnya yaitu kita lihat daripada aspek sosioekonomi, yaitu pengaruh Arab dalam aspek sosioekonomi masyarakat Melayu adalah sistem riba telah diharamkan dan mewujudkan zakat dalam kalangan orang Melayu. Kerajaan telah menubuhkan Baitul Mal untuk mengagihkan zakat. Iman adalah teras dalam segala urusan termasuklah jual beli. Muamalat secara Islam diamalkan bagi menghapuskan syubhah dan perkara haram dalam perniagaan. Seterusnya, sistem percokaian telah diperkenalkan dan bayaran dikenakan oleh pemerintah terhadap aktiviti dan barang tertentu sebagai sumber pendapatan kerajaan. Cukai di Melaka adalah wajib dibayar sebelum urusan perniagaan. Amalan riba tidak dibenarkan seperti yang dinyatakan dalam hukum kanun Melaka, tetapi ceti dibenarkan. Golongan kaya membayar zakat. Zakat akan disimpan di Baitul Mal, iaitu harta kerajaan sebagai bantuan. Mata wang timah dan emas digunakan untuk memudahkan urusan perdagangan dan jual beli. Perdagangan merupakan sumber rezeki yang besar kepada kedudukan Melaka yang strategi menjadi tumpuan kepada para pedagang. Pengaruh Arab dalam aspek sosio-budaya dalam masyarakat Melayu juga memainkan peranan yang sangat penting. Yang pertama kita lihat daripada aspek agama dan juga tradisi keagamaan. Islam yang dibawa oleh pengaruh Arab memainkan peranan utama dalam membentuk sistem nilai, adat istiadat keagamaan dan juga praktik ibadah dalam masyarakat Melayu. Yang kedua ialah bahasa dan tulisan. Penggunaan bahasa Arab serta askara Jawi dalam penulisan merupakan pengaruh utama daripada budaya Arab. Aksara Jawi digunakan sebelum aksara Romawi diperkenalkan. Yang ketiga ialah seni bina dan juga kesenian. Pengaruh seni bina masjid, seni hiasan dan juga seni kat adalah hasil daripada pengaruh Arab Islam dalam seni tradisional masyarakat Melayu. Yang keempat ialah pendidikan dan pengajian. Sistem pendidikan dalam bidang agama seperti madrasah dan pondok dipengaruhi oleh pendekatan pengajaran agama daripada ulama-ulama Arab. Yang kelima ialah juga kita lihat daripada aspek pakaian dan juga pemakanan. Pengaruh Arab juga terlihat dalam pakaian tradisional seperti jubah dan songkok, serta dalam masakan dan minuman tradisional yang telah diadaptasikan daripada masakan Arab. Oleh itu dapat kita simpulkan bahawa pengaruh Arab dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Melayu telah memperkayakan dan memperluaskan kebudayaan mereka.
khususnya dalam aspek agama, bahasa, seni, pendidikan juga, dan juga gaya hidup seperti sehingga yang masih diamalkan sehingga pada akhir ini. Seterusnya, kita akan melihat budaya Melayu selepas menerima pengaruh asing iaitu pengaruh China. Dari aspek sosial ekonomi, budaya Melayu selepas menerima pengaruh China jelas dilihat dalam aspek perniagaan dan perdagangan. Kerajaan China telah mengamalkan dasar perdagangan bebas berbentuk pertukaran barangan. Hasil perdagangan utama adalah seperti benang, kain sutera, teh, kapas, tekstil dan barang perhiasan. Penggunaan mata wang telah diperkenalkan dalam perniagaan iaitu sistem wang. Sikap masyarakat Cina memberi kesan positif dalam pengurusan perniagaan seperti sikap kerajinan, berjimat cermat dan bertanggungjawab serta keharmonian dan semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh masyarakat Cina ini. Selain itu, dari aspek sosial budaya, pengaruh budaya China telah membentuk sebahagian besar kekayaan budaya Melayu dengan memberi sumbangan yang besar dalam pelbagai aspek sosial budaya. Pengaruh ini telah tersebar dalam bidang kepercayaan, tradisi, seni, makanan, bahasa dan nilai-nilai sosial. Dan ini telah menyumbang kepada pembentukan identiti budaya Melayu yang kaya dan beraneka ragam. Pertama sekali, aspek kepercayaan dan tradisi dari China seperti Buddhisme, Taoisme dan Konfusianisme telah memainkan peranan penting dalam membentuk lanskap keagamaan masyarakat Melayu. Amalan-amalan seperti perayaan Tahun Baharu Cina dan upacara keagamaan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Melayu. Dalam seni dan sastra, seni lukisan, kaligrafi dan sastra klasik China turut memberi sumbangan besar. Seni ini membawa nilai-nilai estetika dan sejarah yang mendalam dengan memberikan warna dalam karya seni dan kesusastraan masyarakat Melayu. Dalam bidang masakan China seperti dim sum dan teknik memasak tradisional telah menjadi bahagian daripada warisan makanan di kalangan masyarakat Melayu. Pengaruh bahasa China terutamanya dalam aksara Cina juga telah memberi impak besar dalam perkembangan bahasa-bahasa dalam kalangan masyarakat Melayu ini. Nilai-nilai seperti kekeluargaan yang kuat, kesopanan dan kerja keras turut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang dalam masyarakat China. Sumbangan China dalam bidang sains dan teknologi seperti kertas, kompas dan percetakan juga telah memberi sumbangan yang besar dalam perkembangan global dan membentuk cara hidup masyarakat Melayu. Walaupun pengaruh ini tetap relevan, ia juga telah mengalami adaptasi dan evolusi seiring dengan perubahan zaman. Justru pengaruh budaya China dalam budaya Melayu bukan hanya menjadi ciri unik tetapi juga menjadi asas penting dalam kepelbagaian budaya yang dihargai dan disyukuri oleh masyarakat Melayu. Di samping itu, budaya Melayu juga menerima pengaruh asing iaitu pengaruh Barat. Dari aspek sosial politik, pengaruh Barat telah memperkenalkan sistem demokrasi. Sistem ini telah menghapuskan sistem feodal Melayu iaitu pemerintahan beraja. Demokrasi ini sebenarnya telah menghadkan kuasa sultan atau raja yang mana sebelum ini mereka adalah pemerintah mutlak dalam pentadbiran negeri masing-masing. Demokrasi mempunyai pelbagai jenis, antaranya ialah demokrasi berparlimen, demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Di Malaysia, negara kita telah mengamalkan demokrasi berparlimen sejak mendapat kemerdekaan daripada British. Sistem ini diamalkan di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti yang memilih untuk melakukan sesuatu keputusan. Pemilihan pemimpin cara demokrasi juga dilakukan berdasarkan pandangan, sokongan dan aspirasi rakyat terhadap calon yang difikirkan rakyat. Pemilihan pemimpin juga dilakukan dalam pilihan raya. Pengaruh Barat juga dapat dilihat dalam aspek sosio-ekonomi iaitu pada abad ke-19, kemasukan imigrasi India adalah lebih besar daripada pedagang-pedagang sebelumnya. Kedatangan kaum India ke negara ini adalah berkait secara langsung dengan dasar ekonomi British. Pemilihan kaum India sebagai tenaga buruh utama dalam sektor peladangan kolonial berdasarkan pada beberapa faktor seperti
kemerosotan ekonomi masyarakat tempatan India akibat daripada sistem monopoli British. Kemelesetan ekonomi ini ditambah lagi dengan bencana alam yang menyebabkan mereka bersedia untuk keluar dari negara India bagi memulakan hidup baru di negara lain. Aktiviti perdagangan dalam pengaruh barat dapat dilihat dari segi teknologi moden dalam bidang pertanian, perindustrian dan perkomputeran yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat Melayu. Seterusnya ialah berkaitan dengan aspek sosial budaya. Era penjajahan barat merupakan zaman yang meninggalkan kesan yang mendalam dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Melayu. Pengaruh dari penjajah seperti Portugis, Belanda dan British telah memberi impak yang besar dalam pelbagai aspek sosial budaya masyarakat Melayu. Pertama sekali, bahasa merupakan salah satu aspek yang terjejas dengan ketara. Pengenalan bahasa Inggeris sebagai bahasa penting dalam pentadbiran dan pendidikan telah mengubah lanskap bahasa masyarakat Melayu. Perkara ini tidak hanya mempengaruhi komunikasi seharian, tetapi juga sistem pendidikan dan literasi dalam masyarakat. Selain itu, sistem pendidikan barat juga membawa perubahan dalam cara pembelajaran masyarakat Melayu. Sekolah-sekolah barat yang diperkenalkan oleh penjajah membawa gagasan baharu dalam kurikulum dan pendekatan pendidikan telah memberi impak besar terhadap cara berfikir dan juga pembangunan intelektual masyarakat. Penyebaran agama Kristian oleh penjajah Eropah juga telah mempengaruhi kepercayaan dan amalan agama tradisional masyarakat Melayu. Seni dan budaya juga dipengaruhi oleh budaya barat ini. Seni bina barat, gaya pakaian dan tren seni visual turut diperkenalkan dan menerima dalam kalangan masyarakat Melayu. Ini membawa perubahan dalam cara hidup dan penampilan masyarakat serta memberi warna baru dalam seni tradisional. Walaupun penjajahan membawa kemajuan dalam beberapa bidang, ia juga menimbulkan ketidakseimbangan budaya dan menimbulkan ketidakpuasan dalam kalangan masyarakat terhadap kehilangan nilai-nilai tradisional. Secara kesimpulannya, era penjajahan barat memberi impak yang signifikan terhadap budaya masyarakat Melayu dari sudut sosial budaya. Pengaruh ini telah membawa perubahan yang kompleks dalam bahasa, pendidikan, agama, seni dan nilai-nilai sosial. Walau bagaimanapun, kesan ini juga membawa pencampuran budaya yang memberi warna kepada kepelbagaian budaya yang disyukuri dalam masyarakat Melayu hari ini. Sebagai rumusan, pengaruh asing dalam budaya masyarakat Melayu telah membentuk lanskap budaya dengan cara yang kompleks. Aspek seperti bahasa, seni dan adat rensam mengalami transformasi melalui interaksi dengan budaya-budaya asing. Pengaruh Arab, India dan China misalnya dapat dilihat dalam perkataan, seni bina dan tradisi keagamaan. Walaupun ada integrasi unsur-unsur asing, budaya Melayu tetap mempertahankan keunikan dan ciri tersendiri. Perkawinan harmoni antara lokal dan asing mencipta sebuah identiti yang dinamik dan berdaya maju. Oleh itu, pengaruh asing tidak hanya memperkaya, tetapi juga mencerminkan kemampuan budaya Melayu untuk beradaptasi dan berkembang sepanjang masa. Setakat ini sahaja pembentangan kumpulan kami dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.